Daun mengkuang yang cukup matang berwarna hijau gelap akan dipotong dari pangkal pokok menggunakan parang dan perlu berhati-hati agar tidak terkena duri tajam. Daun ini dikumpulkan dan diikat sebelum dipotong di bahagian pucunya mengikut panjang daun mengkuang. Pastikan memakai sarung tangan tebal agar duri tidak melukakan kita. Untuk mendapatkan sekeping tikar mengkuang, sebanyak 50 ke 60 helai daun mengkuang perlu digunakan untuk menghasilkannya. Dan penghasilan tikar mengkuang memakan masa yang sangat panjang untuk mendapatkan kualiti yang baik. Terdapat dua kaedah untuk membuat tikar mengkuang, iaitu dengan cara merebus dan membakar. Kaedah merebus ialah di mana daun mengkuang akan direbus selama 1 hari, manakala menjemur pula selama 2 hari. Seterusnya, proses-proses membuat tikar mengkuang. Proses pertama ialah membuang duri pada daun mengkuang. Daun mengkuang mempunyai duri yang sangat tajam dan berbisa. Dan uniknya daun ini, kerana sisi sebelah kiri dan kanan daun, durinya menghala ke arah atas, manakala sisi belakang atau tulangnya, duri menghala ke arah bawah. Proses ketiga ialah membakar. Membakar adalah bertujuan melembutkan dan memudahkan pembuat tikar mengkuang untuk menganyamnya. Tetapi seperti diberitahu awal tadi, di mana menghasilkan tikar mengkuang mempunyai dua kaedah, iaitu menjemur dan merebus untuk rebus. Setelah dilayur atau direbus, daun mengkuang akan dijemur selama 1 hingga ke 2 hari sebelum dianyam. Proses ialah memaut dan melenyekkan daun mengkuang supaya lembut dan mudah dipotong. Dengan teknik ini, daun mengkuang akan lebih mudah untuk dibentuk. Seterusnya, daun yang layu ini perlu dipotong mengikut saiz lerai anyaman selebar lebih kurang 1 cm dengan menggunakan alat khas yang dipanggil sebagai alat jangka. Jika lebar asal daun mengkuang agak kecil, maka bilah-bilah daun disesuaikan dengan kecil. Dan sebaliknya, jika daun lebar, maka bilah-bilah daun juga agak lebar.
Proses seterusnya ialah menganyam daun mengkuang menjadi tikar dan hasilnya penghujung video ini. Kerja menganyam tikar atau produk lain berasaskan daun mengkuang perlu kemahiran atau pengalaman khusus yang amat tinggi. Mereka perlu mahir dalam menentukan corak, warna, saiz, susunan dan sebagainya. Bermula dengan menyambung dan menyusun secara menyilang dan melipatkannya di bahagian tepi serta penjuru. Kekemasan kerja menganyam akan dapat dilihat dengan susunan lerai yang kemas, kukuh dan kuat serta tidak akan terbuka sendiri. Rata-rata pengusaha kraf yang menghasilkan anyaman tikar mengkuang ini adalah daripada golongan-golongan penduduk kampung. Ini adalah kerana ia mudah mendapat tempat pada golongan ini kerana warisan dan tradisi serta kebolehan yang ada pada mereka membuat orang ramai menarik minat terhadap tikar mengkuang ini kerana dengan ketelitian dan kerapian yang dianyaman. Tikar mengkuang ini mempunyai waktu tertentu untuk dianyam, iaitu seawal pagi sebelum terbitnya matahari dan waktu malam kerana pada waktu ini daun mengkuang terasa lebih lembut dan tidak mudah patah. Sedikit pesanan daripada Mak Long. Dia berpesan kepada kita supaya anak-anak muda zaman sekarang mencuburilah dalam bidang perbuatan tikar mengkuang supaya warisan dan budaya ini tak lapuk ditelan zaman. Terima kasih. Sekian serba sedikit ilmu dan maklumat mengenai tikar mengkuang yang dapat diterjemahkan kepada masyarakat zaman sekarang, dan harapan dari pihak kami agar tradisi ini terus dibawa sehingga berzaman.